Jadi, amanah sering dikritik oleh pihak sebelah mengatakan amanah ini, telah menjadi kuda tunggangan bagi DAP. Persepsi ini telah menjejas imej amanah di kalangan masyarakat Melayu. Jadi, adakah, persepsi negatif ini masih menghantui jiwa amanah? Um, pada Susah nak satu tanggalkan imej ini. pada satu segi mungkin itu satu yang persepsi yang dipaksakan Hmm, kepada orang Melayu dengan satu naratif begitu, walaupun tak betul. hmm, Tapi let me just tell you this. hmm, Dari sudut undang-undang, saya telah bawa kes ini ke mahkamah dan saya menang. Apabila ada seorang menyatakan amanah ini adalah kuda tunggangan DAP, Mujahid adalah kuda tunggangan DAP dan hmm. amanah itu sendiri adalah kuda tunggangan DAP, saya bawa sampai mahkamah dan saya menang. Sebab tu tapi okeylah bawa pergi mahkamah menang, orang tak tahu pun. Tapi orang bukan masyarakat Cina kena tahu bahawa dari sudut undang-undang benda itu kita bawa mahkamah dan saya menang pada 2018. Saya bawa kes itu 2017, saya menang kes itu 2018 masa saya jadi menteri itu, tiba-tiba kes itu dibawa ke mahkamah dan orang yang menyatakan itu dia tarik balik, dia minta maaf dan kemudian dia tak boleh lagi menyatakan amanah adalah kuda tunggangan DAP. So in terms of the law, undang-undang, tidak ada siapa boleh kata Siapa ini. yang disaman? Profesor Kamarul. Oh, Ya, dari UUM. UUM? Oh, Ya. okey. Saya sudah menang pun kes itu. Baik. Tapi saya fahamlah undang-undang siapa tahu. Hmm, Dia tak kisah hari ini social media. hmm, You know, you pernah dengar apa yang dikatakan sebagai the post-truth era. ya, post-truth era. Post-truth era ini ialah pasca kebenaran. Ni maknanya it's not about the truth. It's about how you play the emotions of the people. Ya. Macam mana you main sentiment. And this is exactly what is happening to us. Hmm. So bagi saya tak kisah. Sebab itu reality. But what you want, tak kisah tu bukan saya mengakui. Tapi itu reality dunia social media ini. Tapi saya rasa jangka panjang, masa sekarang pun orang dah nampak bahawa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tidak betul. Ya, tuduhan-tuduhan. Kalau saya ada satu pandangan yang kebetulan DAP pun setuju, takkan sebab itu saya jadi khadam DAP kot. Ya, betul. Atau ada satu pandangan yang Islam kata kena begitu. Tiba-tiba DAP pun kata, oh kami pun, adakah ini bermakna DAP pula jadi khadam amanah? So, is it, the reverse can be true also. Saya boleh kata kat orang Melayu, yang apa tak tahu ke? DAP ni khadam amanah. Sebab apa yang kami buat, semua dia sokong. Tapi is that a good way to explain to people? No. We go back to the principle. Kalau orang tu sokong kita atas sebab ianya betul, bukan bermakna kita ni khadam dia. Jadi bagi saya itu lebih kepada political character assassination kepada amanah dan we are handling it dan kita telah buktikan pun bahawa kita bukan khadam kepada sesiapa, kita hanya khadam kepada perjuangan yang kita yakin iaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi selepas Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, adakah kekuatan sokongan kaum Melayu merosot kerana kemelayuan itu kurang? Okay. Kalau kita ambil perjalanan kita lah ya, Pakatan Harapan menang pada Pilihan Raya Umum 2018 dengan hanya sokongan 20% saja Melayu. Orang bukan Melayu daripada pengundi Cina, kita dapat hampir dalam 90%. Ya, betul. Bukan dari India kita dapat 80%. Melayu hanya 20%. Tapi itu sudah cukup untuk kita menjangkau had untuk kita panggil had kemenangan. So you can imagine kemenangan kami di dalam kerajaan Pakatan Harapan itu dengan sokongan Melayu yang sangat rapuh. Dan sebab itu you mendengar serangan-serangan kepada kerajaan Pakatan Harapan waktu itu dengan nuansa-nuansa perkauman Melayu. Mereka tak bela Islam, mereka tak bela Melayu, mereka ini macam-macam. Khadam DAP kuasai, kabinet dan sebagainya. So dalam konteks tersebut, kita melihat waktu itu walaupun Bersatu ada, Tun Mahathir ada, kita menang di atas 20%. Tetapi pada pertengahan tahun 2019, apabila kita buat satu survey, survey itu menunjukkan lonjakan sokongan orang Melayu kepada kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Tak silap saya masih ingat dia sudah capai kepada hampir 40% lebih
maknanya double daripada apa yang kita dapat pada tahun 2018. Itu sendiri adalah indikator bahawa orang Melayu ini sebenarnya pada akhirnya apa yang mau dilihatnya ialah sebuah kerajaan yang berfungsi. Sebuah kerajaan yang dapat memberikan kemakmuran kepada negara. So itu sangat penting untuk kita melonjakkan sokongan orang Melayu. Hari ini apabila bersatu menjadi kerajaan dan satu dapatan daripada ide Institut Darul Ihsan yang terkini apabila meletakkan kepimpinan Tan Sri Mahyudin dan juga keseluruhan kerajaan Perikatan Nasional, orang Melayu adalah paling tinggi menolak. Sebab mereka susah. So finally isunya ialah kehidupan. Isunya ialah kerajaan yang berfungsi. Isunya ialah kabinet yang betul-betul memainkan peranan. So bagi saya untuk masa depan, saya rasa ini membantu orang Melayu membuka mata untuk melihat isunya. Kalau kamu menyatakan bahawa Tan Sri Mahyudin itu adalah satu kerajaan Melayu Islam, PAS ada situ, UMNO ada situ, Bersatu ada situ, sepatutnya baguslah. Tapi apa yang berlaku hari ini ialah satu kerajaan yang towards a failed state, a failed government, yang tidak ada legitimacy, yang tidak ada effectiveness. So akhirnya isu ni saya menyatakan bahawa orang Melayu dia kena melihat bahawa isunya bukan kerajaan Melayu Islam ke, isunya ialah kerajaan yang berfungsi dan kerajaan yang membela semua kaum, sebab inilah realiti politik Malaysia. Sebab itu kami Pakatan Harapan secara umum tidak berganjak. Sebab itu kami meneruskan dan telah terbukti hari ini orang dapat melihat satu hikmah apa yang berlaku 22 bulan, apa yang berlaku sekarang ini 17 bulan. Orang dah boleh buat perbandingan. So mungkin future untuk kita meneruskan cita-cita Malaysia yang lebih inklusif ini adalah bagi saya masa depan yang baik untuk semua.